Assalamualaikum dan salam Sarawak. Aku sayang bersama saya Menteri Hamdan. Fokus berita malam. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi komited untuk mempertingkatkan pembangunan usahawan di negeri ini. Menterinya Dato' Iwan Benedik berkata, pihaknya akan bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan bagi meneliti bagaimana usahawan di negeri ini dapat dibangunkan. Kita telah maklum dan bincangkan tadi, dan yang amat berhormat Premier juga telah memberikan input yang sangat berharga kepada kami di kementerian, khususnya tentang pembangunan usahawan belia dalam industri kreatif dan juga beberapa sektor keusahawanan belia di Sarawak yang sudah tentu kementerian akan bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak untuk kita melihat bagaimana usahawan-usahawan Sarawak ini dapat dibangunkan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapak Malaysia pada Khamis. Datuk Iwan menambah, perkara lain yang turut dibincangkan termasuk mengenai usahawan atlet sukan dan industri kreatif di Sarawak serta program yang bakal diadakan di seluruh negara khususnya untuk negeri ini. Ujarnya pihak kementerian juga akan memberikan fokus tambahan kepada Sarawak dan Sabah dalam pendekatan melaksanakan pelan dan strategik pembangunan usahawan. Tegas beliau, kementeriannya akan terus komited untuk memastikan ada penyertaan kepimpinan Sarawak di bawah agensi berkaitan sebagai ahli lembaga pengarah. Sementara itu, Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT turut mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak dengan delegasi lawatan diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif LTAT, Datuk Nazim Rahman. Menurut Datuk Nazim, beliau melihat kerajaan Sarawak sangat aktif, berwawasan dan mempunyai prinsip pandang kehadapan dari segi agenda ekonomi mampan. Jelasnya, ia merupakan ruang pelaburan serta kerjasama untuk memperluaskan urakan kongsi strategik antara kedua belah pihak. Kita berbesar hati dan ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Patinggi Tan Sri Premier Sarawak kerana sudi menerima kedatangan kita untuk kita berbincang mengenai ruang kerjasama pelaburan antara LTAT dengan kerajaan dengan negeri Sarawak. LTAT sekarang ini pun kita memang ada pelaburan terus dan direct and indirect investment di negeri Sarawak, dan kita ingin mencari ruang kerjasama yang lebih luas untuk kita meneruskan aktiviti pelaburan kita, sama ada inward ataupun outward, bersama-sama dengan strategic partnership dengan negeri Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut menerima kunjungan hormat daripada Perkumpulan Wanita Sarawak dan Deloitte. Laporan seterusnya, Kementerian Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak melihat potensi untuk menerokai sumber alternatif iaitu sisa isi rung kelapa sawit diproses sebagai bahan utama makanan haiwan ternakan. Menterinya Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata alternatif tersebut merupakan usaha yang strategik untuk masa depan sektor peladangan kelapa sawit di Sarawak. Malah menurutnya, perencanaan sumber pendapatan baharu ini akan merancakkan lagi sektor berkenaan menerusi tambah nilai pendapatan. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja ke Jagoi Sakra Estate Bauk dan Bauk Palm Oil Mill Sedan Berhad di Lundu pada Rabu. Sebelum itu, beliau bersama rombongan juga melawat kawasan Pangkalan Tebang, seterusnya ke Taman Kekal Pengeluaran Makanan TPKM dan Pusat Pertumbuhan Luar Bandar RGC Opar yang dicadangkan sebagai satu lagi kawasan pertanian moden dengan kerjasama kumpulan dari luar negara. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi memberitahu sesuatu yang baharu perlu dilakukan untuk memajukan sektor pelandangan dan pertanian menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Manakala di Betong, pelajar dari kalangan B40 kini berpeluang melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi hasil inisiatif Kerajaan Sarawak menubuhkan Sekolah Menengah Antarabangsa Yayasan Sarawak.
Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Razi Sitam, sekolah tersebut bukan sahaja menyediakan pendidikan berkualiti, malah secara percuma kepada pelajar B40. Sekolah antarabangsa tu daripada Pelita 1 lah startnya. Jadi sekolah antarabangsa tu menggunakan sistem Oxford, England. Mudah kata orang angka putih sejak lama lah. Hanya start angka putih. Jadi untuk masuk yang kategori B40, mana kita akan untuk B40 lah, percuma. Jadi takut sekolah si tahu kah, mak bapak si tahu kah, boleh Google hubungi Sidak Yayasan Sarawak atas nama sekolah antarabangsa nak di Stadium sekolahnya. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Majlis Khatam Al-Quran Sekolah Kebangsaan Medang pada Rabu. Katanya penubuhan sekolah itu merupakan cetusan idea Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Baopeng untuk menyediakan pendidikan berkualiti kepada rakyat Sarawak berdasarkan perubahan berterusan dalam dasar pendidikan Kerajaan Persekutuan. Menyentuh perkara lain, Muhammad Razi berkata beliau akan menggunakan peruntukan projek kecil luar bandar MRP untuk menaik taraf tapak Perhimpunan SK Medang. Kepaparan di Miri, satu pasukan petugas khas ditubuhkan oleh Majlis Bandaraya Miri MBM bagi membangunkan Old Main Street menjadi lokasi tarikan pelancongan di sini. Menurut Datuk Bandar Miri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut, Adam Yi Siu Sang, pasukan tersebut akan menyelesaikan masalah gelandangan di kawasan terbabit dan akan mengendalikan kerja-kerja mengindahkan kawasan itu. We are here to announce the setting up of a task force, the Ormond Street Task Force. The purpose of this Ormond Street Task Force is to we want to transform the Ormond Street into a tourist attraction point in Miri. Now, what we need to do is first we have to make sure that the homeless people will not be there to to dirty the place. Second, we have actually applied for some funding from the relevant authority to improve the facilities there. Beliau menjelas demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat pertama pasukan berkenaan di Miri pada Rabu. Dalam pada itu, Adam Yi menambah pihaknya akan membersihkan longkang selepas MBM membersihkan kawasan tersebut. Tambahnya, MBM juga sedang meneliti cadangan untuk menganjurkan beberapa aktiviti bagi meriahkan kawasan terbabit, terutamanya pada waktu malam. Keperkembangan berikut, masyarakat diseru agar terus memberikan sokongan moral kepada pesakit kanser tanpa mengira latar belakang mereka. Pengasas Persatuan Ziarah Sahabat Kanser PZSK Zaiki Yahya yang juga merupakan pesakit kanser tahap 4 berkata penyakit ini bukanlah menjadi sempadan untuk melakukan sebarang aktiviti sukan ataupun riadah. Menurutnya, seorang pejuang kanser haruslah diberikan perhatian dan bantuan dalam bentuk moral atau emosi agar mereka sentiasa berfikiran positif dalam meneruskan kehidupan seharian. Jangan jadikan pesakit kanser ataupun kesakitan ini satu sempadan. Kepada masyarakat di luar sana sekiranya tahu atau mengetahui adanya pesakit-pesakit kanser, berikan sokongan. Berikan sokongan, jangan ada sempadan, oh saya tidak boleh, saya dijauh, saya kan. Jika ada kesempatan, berikan sokongan kerana apa yang saya ingin kongsikan pada hari ini sebagai seorang pesakit kanser, selain daripada treatment atau tetapi ada satu perkara yang lebih utama, iaitu sokongan. Kerana kami pesakit kanser, jika dikatakan tak sembuh, kami mungkin tidak akan seperti manusia normal, manusia yang sehat. Tetapi kami perlukan kekuatan. Seperti pada hari ini, saya mendapat sokongan daripada semua pihak, daripada semua agensi, daripada semua media. Terima kasih saya ucapkan. Dengan sokongan inilah memberikan kekuatan kepada saya untuk saya berkayuh dan juga memberi sokongan pula kepada pesakit-pesakit kanser atau sahabat kanser saya.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program kayuhan jelajah ziarah sahabat kanser di Kuching pada Khamis. Program kayuhan basikal tersebut bermula di Kompleks Persekutuan Kuching dan menuju ke Hospital Umum Sarawak. Untuk rekod, kayuhan berbasikal itu bermula pada 9 Februari 2023 selama 28 hari dari Kuching, Sarawak dan berakhir di Kota Kinabalu, Sabah. Jelas Zaiki Yahya, kayuhan ini adalah penamat bagi kayuhan di seluruh Malaysia setelah berjaya mengelilingi satu semenanjung Malaysia pada tahun 2022. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Mebafakta. Salam UKAS.